Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, Syarah Kitab Tauhid jilid ketiga. Kita bincang sebelum ni bab dilarangnya berdoa guna Allahumma ighfirli in syi'ta jika engkau berkehendak ya. Kita bincang dah sebelum ni, tak boleh kita sebut. Kita kena doa sungguh-sungguh, sebabnya tidak ada yang boleh memaksa Allah SWT. Jadi jangan sebut in syi'ta jika engkau berkehendak dah. Minta gagal apa jika engkau berkehendak. Kita minta ni sebagai penghambaan kita, tak ada dah. Memanglah Allah hendak berlaku dah. Cuba kita kena jazam bersungguh. Lepas tu nak bincang hari ni pula hukum doa yang diakhiri insya-Allah. Insya-Allah pula. Sebelum ni insyi'ta dah, jika engkau hendak. Ni insya-Allah jika Allah berkehendak, boleh ke dah. Habis doa sebut insya-Allah. Okey, hukum doa yang diakhiri dengan insya-Allah. Jadi jika ditujukan langsung kepada Allah, Allah sebagai mukhatab, macam kita bercakap dengan Allah dah. Contoh, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak dah. Insya-Allah pun gitu. Hukumnya haram juga dah, serupa ya. Dengan insyi'ta dan insya-Allah tak boleh juga. Kalau kita seolah-olah kita kecek dengan Allah dah. Macam insyi'ta atau kamu dah. Jika engkau hendak. Insya-Allah jika Allah berkehendak. Kita macam bercakap dengan Allah, tak boleh juga, haram. Tapi kalau insya-Allah tu Allah sebagai orang ketiga lah. Bukan macam kita bercakap dengan Allah, maksudnya insya-Allah sebagai khabar lah. Semoga Allah mengampunimu insya-Allah lah. Ataupun kita royak perkhabaran lah. Jadi hak ni ada kata boleh. So, lepas tu haram. Kalau doa ni haram juga dia kata. Pendapat lebih kuat, dia lebih berhati-hati kat pendapat kata haram. Walaupun ada hak kata boleh dah. Jika doa, insya-Allah tetap apa insya-Allah hak untuk dalam doa ni. Pasal doa ni Nabi suruh menjazamkan, memutuskan, memuktamadkan. Tak ada dia kendak tiga apa, pasal tidak ada yang boleh memaksa Allah SWT. Minta sungguh-sungguh. Biarlah Allah nak kabulkan doa dengan cara Allah naklah, ikut dia lah. Kita tak payah royak pun tak apa, Allah tahu dah. Ada permasalahan yang sering kita dengar, iaitu orang-orang mengakhiri doanya dengan insya-Allah di akhir doa lah. Seperti seorang berkata, semoga lekas sembuh insya-Allah. Selamat jalan di jalan ya insya-Allah. Doa yang diakhiri dengan kalimat insya-Allah terbahagi menjadi dua. Pertama, tujukan langsung kepada Allah, iaitu Allah sebagai kata ganti kedua. Macam kita al-mukhatab dah. Mukhatab ni macam anta, antum, antuma, apa dah. Antuna, jadi kalau kita bercakap dia. Contoh seperti kalimah ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak juga dah. Jika Allah berkehendak, serupanya jika engkau berkehendak, serupanya. Kedua, tidak ditujukan langsung kepada Allah. Allah bukanlah sebagai mukhatab, malaikat Allah sebagai kata ganti orang ketiga. Perkhabaran dah. Contoh seperti seorang mengatakan semoga Allah merahmatimu insya-Allah. Perhatikan contoh kes masing-masing model bentuk tersebutlah di atas. Untuk model pertama, bentuk yang pertama, iaitu menjadikan Allah sebagai orang kedua langsung, macam kita bercakap dengan Allah. Maka telah kita bahas di atas bahawa hukumnya tetaplah haram. Serupa yang insyi'ta jika engkau berkehendak, atau insya-Allah sama. Adapun model kedua, bentuk yang kedua adalah yang banyak digunakan dan terjadi dalam masyarakat itu ramai lah. Iaitu seorang mengatakan misalnya, semoga engkau dirahmati insya-Allah. Semoga selamat dalam perjalanan insya-Allah. Adapun model kedua ini ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Dan secara umumnya terbahagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, hukumnya boleh saja. Para ulama yang mengatakan bahawa doa yang menjadikan Allah sebagai kata ganti orang kedua boleh diakhirkan insya-Allah berdalil kata ganti orang ketiga dah. Nah. Pendapat pertama mana ni? Hukumnya boleh hak tu lah. Orang ketiga dia. InsyaAllah berdalil dengan berapa dalil. Lafaz hadis dilarang berkaitan dengan kata ganti ke orang kedua saja. Jadi orang ketiga ni boleh. Hak pendapat kata boleh tu sebabnya hak tak boleh ni kata ganti orang kedua dah. Insyi'ta atau insya-Allah dengan maksud orang kedua, maksud kita bercakap dah. Maka tentu tidak sama apabila Allah SWT sebagai kata ganti orang ketiga, tak sama lah. Dah.
Yang kedua, Nabi SAW juga berkata, la ba'sa tuhurun insyaAllah. Nabi sendiri pun pernah sebut, tidak ada apa-apa, semoga bersih dari dosa-dosa insyaAllah. Nabi sendiri pernah sebut gitu lah. Hadis riwayat Bukhari nombor 5962. Mengucapkan insya-Allah adalah untuk berkah sajalah. Orang-orang mengatakan hujah ketiga lah. Orang yang mengatakan insya-Allah adalah untuk keberkahan saja, bukan untuk menggantungkan kepada kehendak Allah SWT. Sebab Allah ni memang kita tak boleh paksa dah. Jadi tak perlu sebut dengan kehendak Allah. Lepas ya dah kita kena putus kan. Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT, wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin, dan kedua orang tuanya Yusuf berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir insya-Allah dalam keadaan aman. Terusuh ayat 99. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kalian pasti, kamu semua pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki insya-Allah. Aminin dalam keadaan aman. Surah Al-Fatah, surah ayat ke-27. Pendapat kedua dah. Hukumnya tetap haram sebagaimana doa jika engkau berkehendak. Pendapat kedua. Dia kata, Dr. Firanda kata ni, pendapat ini lebih kuat dan juga lebih berhati-hati. Para ulama yang berpendapat haram mengatakan bahawasanya meskipun lafaz yang datang dalam hadis tentang kata ganti orang kedua dia, orang ketiga dia, akan tapi ilah sebabnya sama, iaitu selama digantungkan dengan kehendak Allah. Maka tidak ada bedanya antara Allah sebagai kata ganti kedua atau kata ganti ketiga. Sama saja bahawa kita seakan-akan ragu bahawa Allah boleh mengabulkannya. Adapun mengenai sabda, penting ni. Adapun mengenai sabda Nabi SAW tentang doa menjaga orang sakit, maka telah kita bahas bahawasanya lafaznya datang dalam bentuk khabar. Dan bukanlah sebagai doa. Tu point dia. Kalau sebagai khabar, kita nak khabar korang tu, bukan nak sebagai doa. Tak apa dia kata. Nabi SAW mengatakan insya-Allah kerana beliau tidak tahu hakikat penyakit tersebut menghapuskan dosa ataupun tidak. Sehingga Nabi SAW menyatakan demikian, dah ba'sa tuhurun insya-Allah. Kerana tidak tahu sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW sedang mengkhabarkannya sahaja. Pendapat itulah. Kemudian jika dikatakan bahawa orang mengatakan insya-Allah untuk keberkahan, maka sesungguhnya kita lihat adalah orang-orang yang mengatakannya bukan dalam rangka untuk keberkahan, akan tapi maksudnya adalah mudah-mudahan atau semoga. Mudah-mudahan atau semoga ni macam doa pun dah. Sehingga masih nampak lagi keraguan dalam doa tersebut, tidak jazam, tidak putus, tidak muktamad dah. Sementara Nabi SAW melarang hal tersebut dan merintahkan agar berdoa dengan penuh yakin. Nabi SAW bersabda, Udu'ullah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahawa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ataupun hati yang ragu-ragu. Ghafilin. Hadis riwayat Tirmizi nombor 3479. Oleh kerana itu, saya mengingatkan pada kita semua bahawasanya tatkala kita mendoakan orang lain, maka tidak perlulah kita menambah lagi dengan tambahan insya-Allah. Langsung sampai ke doanya dah sahaja dah. Semoga kamu selamat. Tak sebut insya-Allah, tapi banyaklah orang Indonesia apa Malaysia dah. Boh insya-Allah belakang dah. Tak payah boboh kata. Dan itu lebih afdal, lebih utama sebenarnya. Memang dikatakan bahawa ini masalah khilaf, akan tapi yang lebih utama adalah tanpa menggantungkan doa dengan menyebut insya-Allah di belakangnya. Tak payah sebut insya-Allah dah. Seterusnya ada adab dalam berdoa. Ada adab dalam berdoa. Pertama, hal-hal yang perlu dijauhi. Yang kedua, hal yang perlu untuk dilakukanlah. Apa yang perlu kita jauh dalam doa ni? Ada adab dalam doa, yang hal-hal yang perlu kita jauhi. Pertama, berbuat syirik dalam berdoa. Adab dalam doa ni, jangan ada sebut Tok Wali sekali ke. Minta dengan Tok Wali sebagai perantaraan dengan Allah, tak payah. Yang kedua, berdoa dengan kezaliman. Yang perlu dijauhi ialah berdoa dengan kezaliman dan memutuskan silaturahim. Minta dia tak jumpa kita dah. Ataupun kita nak suruh mampu apa kau dah. Jadi kita buat doa untuk kezaliman dan putus silaturahim. Yang ketiga, berlebihan dalam berdoa, melampau-lampau doa dah, over dah. Yang sepatutnya doa ringkas padat dah. Ni doa
Detail sangat. Yang keempatnya dilarang, mesti dijauhi beragu-ragu dalam berdoa dengan berkata insya-Allah atau jika engkau berkehendak dah. Jadi itu benda yang dilarang. Adabnya. Yang perlu untuk dilakukan ni pula kena buat dah. Pertama ilhah, yang merengek-rengek ketika berdoa. Itu awak sedih lah, awak macam merayu-rayu dah, tiuk kau tangis dah. Tu perlu untuk dilakukan dah. Adab yang kedua ialah mengulangi doa-doa sebanyak 3 kali. Ia perlu untuk terlakukan oleh doa tu bukan sekali, 3 kali dia molek dah. Yang ketiga, yakin dah husnuzan pada Allah. Yakin Allah terima doa kita dengan cara yang Allah kehendakilah dan bersangka baik pada Allah. Allah pasti terima doa kita. Yang keempatnya, berdoa dengan memuji Allah lalu kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji Allah dulu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Gitulah maksudnya kita puji Allah, apa kita doa selawat ke atas Nabi lah. Barulah kita doa kita dah. Yang keempat, yang kelimanya memilih waktu-waktu yang mustajab. Yang perlu kita lakukan, pilih waktu mustajab. Yang keenamnya bertawassul dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Baru kita minta apa yang kita nak dah. Yang ke 4, 5 yang ketujuh dah. Jika memungkinkan hendaknya memilih tempat-tempat yang doa mudah dikabulkan dah. Tempat-tempat tu Masjidil Haram, Masjid Madinah kau dah. Bukan depan kubur dah, cari kubur Tok Wali tu. Bukan dah. Masjid Nabi lebih rumah Allah, bukan rumah Tok Wali dah. Rumah Allah tu sepatutnya lebih mustajab dah. Atau waktunya mustajab, gitulah dah. Waktu mustajab atau tempat yang doa mustajab lah. Adab-adab dalam berdoa terbahagi menjadi 2, iaitu hal-hal yang perlu untuk dijauhi dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Huraiannya dah. Hal-hal yang perlu untuk dijauhi. Di antara hal-hal yang perlu untuk seorang menjauhinya tak kala berdoa kepada Allah, di antaranya pertama, berbuat syirik dalam berdoa. Iaitu janganlah meminta-minta kepada makhluk, jangan meminta kepada mayat si mati, jangan meminta kepada Tok Wali, wali nabah dan sebagainya dan lain-lainnya. Cukupkanlah diri untuk meminta kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT lah maha mendengar, maha mengabulkan doa, maha bijaksana, maha pemurah, maha penyayang, jauh daripada Tok Wali saya kita dah. Tak perlu perantara Tok Wali. Yang kedua, berdoa dengan kezaliman dan memutuskan keselaraturrahim. Ini pun dilarang. Janganlah kemudian seorang berdoa, ya Allah semoga dia dipisahkan dari suaminya. Atau ya Allah semoga dia ribut, dia bergaduh dengan kakaknya, dengan datuknya, dengan abang dia dah. Dan semisalnya, untuk apa kita berdoa dengan keburukan? Cukupkanlah diri kita dengan doa yang baik-baik saja. Yang ketiga, yang dilarang dah. Yang mesti dijauhi, berlebihan dalam berdoa. Di antara contoh berlebih-lebihan dalam berdoa, misalnya seperti seorang berkata, ya Allah jadikanlah aku Nabi. Dah. Ya Allah jadikanlah aku malaikat. Atau yang semisalnya. Untuk apa seorang berdoa dengan doa yang seperti ini? Di antara juga berdoa dengan Nabi Sulaiman AS. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa Nabi Sulaiman ini bukan molek, jangan ditiru dah. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Surah Sad ayat 35. Ini doa yang tidak molek walaupun ada dalam Quran dah. Sebab ni penceritaan perkhabaran tentang doa Nabi Sulaiman dan tak boleh kita tiru dah. Contoh lain seperti berdoa dengan terlalu detail. Ya Allah, anugerahkanlah aku istana di syurga yang di dalamnya ada 20 bidadari berwarna hijau. Dan di depannya ada sumur, ada telaga dan seterusnya. Detail-detail dah. Ada komputer lah, ada gapar dari syurga dah. Macam-macam ya. Permintaan seperti ini adalah permintaan yang berlebih-lebihan. Cukuplah dengan meminta-minta untuk dimasukkan dalam syurga. Kerana syurga sesungguhnya akan tersedialah fasilitas ataupun kelengkapan apa-apa yang kita nak yang jauh lebih bagus daripada apa yang kita bayangkan. Hebat dunia pun hebat syurga lagi. Yang keempat yang kita dilarang mesti jauh, ragu-ragu dan berdoa dengan berkata insya-Allah atau jika engkau berkehendak. Telah kita sebutkan bahawa kalimah jika engkau berkehendak atau insya-Allah masih mengandungi keraguan jika ditambahkan doa seolah-olah ragu dia. Cukuplah seorang berdoa dengan langsung tanpa tambahan insya dikehendaki dia. Allah. Yang kedua, hal-hal yang perlu untuk dilakukan dalam adab doa. Sangat banyak hal-hal yang boleh dan perlulah untuk kita lakukan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya pertama al-ilhah, iaitu merengek-rengek, menangis.
macamnya minta sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah dah. Macam budak kecil kau gapo tiup menangis dah minta dengan Allah. Yang kedua, mengulangi doa 3 kali. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wa kana idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Dan apabila beliau berdoa, biasanya beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan apabila beliau meminta, beliau juga mengucapkan 3 kali. Jadi Nabi doa ni biasanya 3 kali dah. Boleh 3 kali dah. Hadis riwayat Muslim nombor 1794. Ketiga, yakin dan husnuzan kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Jadi kita kena yakin Allah tetap kabul. Cara mana Allah alam lah, tapi Allah mesti kabulkan doa lah. Hadis At-Tirmizi nombor 3479. Maka janganlah sampai tak kala kita berdoa terlintas di benak fikiran kita bahawa kita boleh mencuba untuk berdoa dah. Cuba-cuba doa dah. Dan siapa tahu Allah kabulkan. Mungkin Allah terima. Duk main gitu, waswah gitu dah. Kena yakin Allah pasti terima. Cara tu Allah yang Maha tahu ni. Jangan melakukan yang demikian. Seriuslah dalam meminta kepada Allah SWT. Sungguh-sungguh dia. Serius sungguh-sungguh dia. Keempat, adab berdoa ni. Berdoa dengan memuji Allah. Lalu kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Puji Allah. Lepas tu selawat dulu. Barulah minta hak kita dah. Kelima, adabnya. Memilih waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu mustajab iaitu sepertiga malam yang terakhir, ketika sujud dalam solat, waktu petang di hari Jumaat dan yang lain-lainnya. Waktu mustajab kita carilah, Lailatul Qadar dan sebagainya. Yang keenam, jika memungkinkan maka hendaklah memilih tempat-tempat yang doa mudah untuk dikabulkan. Hal ini banyak kita temukan ketika di Mekah. Di antaranya seperti tak kalau kita tawaf di Arafah, di Multazam, di antara Safa dan Marwah dan yang lainnya. Ni tempat makbul doa ni, bukan kubur, tak wali kubur. Apa habib-habib kubur gapo tu kan. Yang ketujuh, bertawasul dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Inilah di antara adab-adab dalam berdoa yang perlu untuk kita perhatikan, dan di antara yang perlu untuk kita hindari adalah janganlah sampai kita berdoa dengan mengucapkan insya-Allah atau jika engkau berkehendak. Jika Allah berkehendak atau jika engkau berkehendak, kerana hal itu tidak perlu dan kerana tidak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada orang boleh paksa Allah. Yang seterusnya tak ada yakin dalam berdoa dah. Habis dah. Yakin dalam berdoa. Selain hal-hal di atas yang terpenting untuk kita iaitu bahawa doa adalah ibadah. Terkait doa sebagai ibadah, maka ada dua hal perkara penting lah. Pertama, jika doa kita tidak dikabulkan, maka sungguhnya kita telah mendapatkan pahala dengan doa yang kita lakukan. Kerana doa adalah ibadah. Kalau tak terima, sungguhlah Allah terima. Cara je macam-macam ni. Maka tidak ada kerugian yang seseorang akan alami kerana banyaknya berdoa. Ketahuilah bahawa manusia yang paling banyak berdoa adalah Nabi SAW. Kerana doa adalah ibadah yang agung serta menunjukkan bahawa seseorang merendahkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Hina diri, rendah diri, tak bergantung pada Allah 100%. Dan tentunya Allah suka dengan hal itu. Allah suka kita ni buat lembek dah bergantung dengan Allah nak bukan debel dah. Kita tahu bahawa ibadah yang kita lakukan adalah bentuk pengakuan bahawa kita ini hamba Allah sahaja. Yang hamba Allah hina, dan bentuk penghambaan tersebut sangatlah nampak dalam doa. Oleh kerana yang Nabi SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah. Sungguhnya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Bukhari nombor 314 dalam Al-Adab Al-Mufrad. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Ketika seorang berdoa, maka secara jelas dia menunjukkan kefakirannya sebagai hamba dan menunjukkan kemahakayaan Allah sebagai Rabb, Tuhan semesta alam. Sehingga tampaklah bukti dia sebagai seorang hamba yang hina dina bergantung dengan Allah dalam doanya. Oleh kerana itulah penulis sering sampaikan pula bahawa syirik yang paling parah adalah syirik dalam berdoa. Syirik paling parah. Dia tak nampak Tuhan, nampak tak boleh dah. Allah SWT firman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah berdoa kepada selain Allah. Yad'u doa dah. Jadi bersembah dalam keadaan berdoa, minta kepada selain Allah SWT. Tak ada hak ni, sesat sekali. Yang kedua, seorang yang berdoa hendaknya dia yakin bahawa doanya pasti dikabulkan.
Hanya seorang mesti faham bahawasanya doa seorang hamba itu dikabulkan dalam salah satu daripada 3 bentuk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u laysa bi ismin wala bi qati'ati rahim illa atahu ihda thalathin. Imma an yu'ajjila lahu da'awtahu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yadfa'a anhu min as-su'i mislaha." Tidaklah seseorang muslim yang berdoa selama mana tidak mengandungi dosa dan bentuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkannya dengan salah satu dari 3 bentuk. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Jadi lalu nampak terang dah. Yang kedua, Allah akan menyimpannya untuknya di akhirat kelak sebagai pahala bekalan dia. Dan yang ketiga, Allah akan jauhkan darinya keburukan yang semisal doa minta kereta bersedih ke apa, Allah ganti dengan benda lain lebih baik lah. Tolak bala je untuk ganti doa kita dah. Yang untuk kebaikan kita. Hadis Al-Bukhari nombor 710 dalam Al-Adabul Mufrad. Ketahuilah bahawasanya Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi diri kita. Dan lihatlah hadis di atas yang menunjukkan bahawa doa kita pastilah dikabulkan oleh Allah. Bahkan jika dikatakan doa kita disimpan untuk di akhirat pun, maka kita katakan bahawa sesungguhnya kita lebih memerlukan sesuatu di akhirat daripada di dunia ini. Dunia ni perlu pustaka mana, semata hidup dah. Yang perlu sangatnya pahala di akhirat. Kalau Allah tak nampak lah. Padahal Allah ganti. Dah tu pun kita tak nampak toko depan mata dah. Apa yang kita minta, jangan ada using dah. Allah akan beri jauh hak lebih yang kita perlu sangat di akhirat nanti. Oleh kerana itulah tidak ada ruginya kita berdoa. Sehingga berdoalah sesering mungkin, sebanyak mungkin. Hanya saja perlu untuk diperhatikan bahawa jika berdoa, maka bersungguh-sungguh dah dalam meminta-minta. Perhatikan adab-adabnya dan juga mesti serius. Sungguh-sungguh doa ni. Dalam berdoa kita tunjukkanlah keperluan kita kepada Allah SWT. Ingatlah bahawa tidak semua apa yang kita minta akan diberikan langsung di dunia oleh Allah SWT. Sebab Allah SWT berfirman, "Walau basatallahu rizqan li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadri ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi kita pun. Mana tahu dah. Kita berasa kita ni boleh sabar uji harta. Dia Allah uji harta berat. Kita tak sabar buat benda karut. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sebenarnya molek dah kita ni nak. Kerja gapo gaji gapo sebenarnya molek sesuai dengan kita dah. Cuma kita nak mikir molek, kita fikir molek sesuai dah setahun ni. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Surah Asy-Syura 7 tahun. Tepat molek dah kita ni. Kalau kita mikir molek, sesuai dah kita ni. Rezeki kita cuma ni padan kita dah. Kalau seandainya Allah memberikan seluruh apa yang hamba minta, Allah lapangkan harta kepada apa yang mereka minta, Allah berikan seluruh anugerah kepada mereka, nescaya mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka akan menzalimi orang lain pula. Itu masalah. Kadang-kadang kita lupa diri dah. Berjoli dah. Buat benda tak berfaedah. Kadang-kadang kaya sangat. Dan ini adalah kenyataan yang kita lihat di atas muka bumi sekarang. Betapa banyak orang yang diberi jabatan. Jadi ada kuasa, ada jabatan, ada kekayaan. Kemudian berbuat zalim kepada orang bawah ni. Sehingga akhirnya Allah hanya memberikan apa yang Allah hendaki. Maka janganlah ragu-ragu untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Jika sekiranya doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka yakinlah bahawa Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain pula. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Allah akan gantikan yang terbaik untuk diri kita dah. Hak kita minta tu ada jauh, ada benda lebih baik ya. Sesuai untuk kita yang kita tak perasa. Dan kita mikir lama baru kita perasa. Yalah molek dah ni. Dan pastinya kita mendapat pahala dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi kesimpulan bab ini, larangan mengucapkan kata jika engkau berkehendak dalam doa. Yang kedua, penjelasan atas sebab pelarangan tersebut. Yang ketiga, diperintahkan untuk membulatkan tekad dalam berdoa, minta sungguh-sungguh, yakin. Yang keempat, perintah membesarkan harapan dalam berdoa. Yang kelima, penjelasan alasan perintah membesarkan harapan dalam berdoa. Sebab apa dalil? Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.